Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum kita teruskan kelas Al-Quran asas kita pada hari ini, kita bagi masa dalam lebih kurang seminit untuk semua para penonton-penonton yang telah memasuki alam maya kita secara langsung online. Bolehlah share, tekan butang share, dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat, kenalan-kenalan friend kita di Facebook, Instagram dan media sosial yang lain, WhatsApp dan sebagainya. Mudah-mudahan akan menambah keberkatan dalam hidup kita dan juga mudah-mudahan akan menambah ilmu kita dan di samping pahala yang berkekalan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Saya pun nak share juga dengan ke Facebook kawan-kawan ni. Sebab tu duk tengok tab ni untuk kita share semua. Okey, sikit masa lagi kita bagi pada tuan-tuan semua, tuan-tuan, puan-puan, kaum ayahanda-ayahanda dan juga bonda-bonda kita yang mengikuti live ini, mudah-mudahan dapat kongsi bersama. Okey. Okey, boleh ya kita teruskan perbincangan kita. Okey, kita teruskan sambung pengajian kelas Al-Quran kita berkaitan dengan asas bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Terkadang kita membiasakan benda yang salah sehingga kita anggap ia betul dan kita rasa tak perlu diperbetulkan lagi. Mari kita perhatikan di mana kesilapan awam, maksudnya yang sering saya jumpa kesilapan orang awam pada melafazkan bacaan Al-Fatihah, terutama dalam bacaan solat mereka. Kerana bacaan Al-Fatihah dalam solat suatu rukun bacaan, rukun qauli, salah satu daripada rukun solat yang 13. Dan rukun qauli ada 5 dalam sembahyang. Salah satunya adalah bacaan surah Al-Fatihah. Dan surah Fatihah sudah pasti terikat
dengan kaedah-kaedah makhraj huruf yang tepat, sifat huruf yang tepat, dan tajwid Al-Quran bacaan tu dengan tepat. Dulu kita dah sebut tentang pentingnya peranan makhraj. Sangat penting peranan makhraj huruf, kerana setiap huruf apabila kita salah makhrajnya, makhraj kita apa nak terjemah dalam Melayu, tempat keluar, tempat lahir. Makhraj bahasa Arab, Melayunya kita terjemah tempat lahirnya huruf-huruf Al-Quran. Tempat lahir huruf Al-Quran. Kan? Kalau salah tempat lahir, maka salahlah sebutan huruf. Bila salah sebutan huruf, salahlah bacaan Al-Quran Fatihah. Salah bacaan Fatihah dalam salat, maka salahlah salat, batallah salat. Ya. Adapun dalam bacaan rukun qauli, saya sebut ada 5 kan solat. Salah satunya Fatihah. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sikit sebanyak terikat juga dengan tajwidnya. Dan bacaan tahiyat walaupun tak terikat dengan tajwid, tapi elok diperbetulkan. Yang paling penting dalam rukun qauli 5 ni adalah surah Al-Fatihah. Ya, ini yang kita nak bincang sekarang ni. Kita ada sikit sebanyak saya tegur berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang berlaku pada surah Fatihah daripada awal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dah bincang dulu. Yang paling selalu saya sebut-sebut ni, nak ulang lagi pada bis ni, bis ni. Kan? Selalu sangat saya dengar ustaz-ustaz kita terdengar kesilapan berlaku pada Bismillah. Dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Semillah yang bunyi, Semillah jadinya. Ba tu hilang, sin tu berbaris pula, patut sin mati, jadi Semillah. Kadang kita tak sedar, kita nak cepat Bismillahirrahmanirrahim, nak cepat tertinggal satu huruf ba, bis, dan salah pada baris. 2 kesilapan besar. Kita sebut dulu lahan. Di bawah ni pula lahan. Okey, kita tulis Melayu pula kali ni. Lahan ni makna apa? Salah. Kesalahan ada 2. Besar. Okey, yang ni kecil. Kan? Besar kecil. Kesalahan besar apa dia? Tukar huruf, tukar baris, salah makhraj, salah sifat. Contohnya tukar huruf, tukar baris, salah makhraj. Semua kesalahan besar yang boleh bawa pada batal. Ini yang baca Semillah ni memang salah besar. Okey, kita tinggallah tu, kita dah bincang dulu. Kita tengok pada seterusnya. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah kita dah sebut tentang kesilapan hak ni. Jadi hak simpul. Patut hak pedas, ni hak simpul. Yang hak di sini adalah hak pedas. Rabbil Alamin. Dan kalau panjang mat alif disukun, kita sini baca 2 rakaat, di sini 2 rakaat, di sini 2 rakaat, maka seterusnya 2 mat alif disukun. Okey. Maliki Yaumiddin, pada di sini ini jarang-jarang berlaku kesilapan, cuma kita sebut jugalah. Sebut juga. Terkadang kita baca dengan pendek Maliki Yaumiddin, walaupun dari sudut bacaan qiraat, saya tak nak panjang lebar tentang qiraat ni, orang pening kan, dia perlu kelas khusus lain pula tentang qiraat. Tetapi bagi kita bacaan Hafsin, apa dia bacaan apa? Qiraat, bacaan kita, nama bacaan Quran kita adalah riwayat Hafsin. Macam mana dia Hafsin? Kan? Hafsin. Kalau Melayu pula, menyentuh lah kot, Hafs. Gini ya kot kan, Melayu. Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Bacaan Hafsin kita ni, Hafsin kita bacanya 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang dia baca Hafsin tapi jadi pendek. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin.
salah lah tu. Mat tu jaga, ya. Okey, lagi Yaumiddin, selalunya tak ada masalah lah sini, kan. Iya, di sini satu lagi kesilapan yang sangat besar pada perkataan iyyaka, iya. Sini patut ianya ada sabdu. Melayu cakap sabdu. Istilah Arab sebut tashdid. Syaddah pun ya, tashdid pun ya, sabdu. Tu Melayu cakap, kan? Ni. Kalau orang tak faham sabdu, kita sebut sikat. Boleh dah sikat. Ni. Ini melambangkan sabdu ni, melambangkan dua huruf digabung jadi satu. Sebab tu letak tanda. Maka kita kena baca iyyaka iya. Hati-hati. Kalau kita tersilap, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya saja bunyinya, iya. Tak ada iya. Iya berarti seolah macam kita tak baca kita baca tidak ada sabdu. Iya saja. Kan? Iya saja. Oh, rosak lagi besar. Boleh mengakibatkan akidah kita rosak, boleh menyebabkan terkeluar Islam. Sebab apa? Kalau sengajalah. Kalau dia betul faham perkataan iyyaka ni, berarti ini matahari maknanya iyyaka. Matahari lah kami sembah. Tapi kalau baca dengan tepat pada iya ada sabdu betul-betul, kan? Ni kita baca iyyaka akan dikaulah ya Allah. Ni maknanya akan dikaulah ya Allah kami sembah, dan akan dikaulah kami mohon pertolongan, nasta'in. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya tak ada sabdu, tak ada tasydid. Akan matahari lah kami sembah, akan matahari lah kami minta pertolongan, ya Rabbi. Na'udzubillah, hasya lillah, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Jadi kesilapan ni kalau sengaja boleh sebab akidah kita pun rosak, terkeluar Islam, na'udzubillah. Tapi kalau dia tak faham, dia pun salah, dia tak sedar, insya-Allah mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan. Tapi kena betulkanlah. Hari ni kita dah tahu kesilapan pada iyyaka ni kena baca dengan sabdu, tasydid, syiddah. Iyyaka. Dua-dua perkataan iyyaka. Okey, faham? Dan na'budu, iyyaka na'budu wa di sini dal ada juga kadang-kadang orang terjadi panjang dua harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka, macam dua harakat. Itu kesalahan. Salah jugalah. Okey, kesalahan tak baca sabdu. Patut sabdu iyyaka na'. Dia baca iyyaka na'. Kesalahan kecil ke kesalahan besar? Ini kesalahan yang besar. Rosak. Tapi na'budu ni kita dengar macam terpanjang dua harakat dah pula. Kan? Tapi kita tanya dia kata ada satu harakat. Ini dikira kesalahan yang kecil. Mungkin kita tersilap dengar dan sebagainya. Okey. Dua kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hujung huruf nun. Nasta'in, jangan tutup mulut. Nasta'in. Mulut kita masih renggang. Atas dan bawah terdedah, terbuka. Kalau kita tutup mulut jadi mim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tutup jadi huruf M. Huruf M macam mim. Hati-hati ya. Nasta'in, bukan nasta'in. Tutup mulut jadi mim. Hati-hati. Okey. Nasta'in. Ihdinas. Ni dia hak simpul. Kita ada jumpa hak simpul. Jangan jadi hak pedas pula. Ada orang baca ihdinas sirat. Tu jadi hak pedas, salah, tukar tukar huruf. Okey. Ni jadi kalau tutup mulut nasta'in. Tutup mulut sebelum bunyi kita habis. Sebelum bunyi habis kita dah tutup. Kalau bunyi dah habis, dah tak ada suara dah, baru tutup, tak apa. Nasta'in.
Tak apalah, kita tutup setelah tamat putus suara kita dah. Sekarang ni tak putus suara, kita dah tutup mulut, kita dah tukar huruf. Itu termasuk dalam kesalahan besar. Rosak bacaan Quran, rosak makna. Nasta'in. Dan satu lagi huruf ain, nasta'in, huruf ain. Jangan salah jadi hamzah pula. Nasta'in makna lain pula, rosak makna Quran, ya. Dan di sini pun hati-hati, jangan tutup mulut. Ihdina, ha besar. Kalau kita nak musik orang, nak jadi suara hantu, tempat keluarnya ha besar ni di bawah ni, pangkal kerengkung. Cuba buat itu. Bukan nak musik tuan-tuan, tapi nak latih di mana tempatnya. Benda tu orang faham bunyi. Orang faham, orang boleh buat. Tapi bila sebut ha jadi ihdina, tempat kat sini pula. Hak pedas kat sini, hak simpul kat sini. Pangkal, hak simpul, ujung atas itu adalah hak pedas, ya. Ihdina. Okey, kalau kita baca tanpa waqaf, nanti kita cerita bab waqaf nanti, tak apa. Nasta'inuh dina. Kita bariskan yang kawan ni nu. Memang baris dia lah. Terus kepada hak. Yang ni hamzah wasal, tak perlu kita sebut lagi. Kalau kita baca terus langsung, nasta'inuh dinas. Ihdinas sisat, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Sad. Selalu dua sifat sad yang orang gagal menyebut dengan tepat. Dua sifat. Yang pertama, hilang sifat isti'la. Apa isti'la? Isti'la tu mana tinggi. Kita buka rongga luas tinggi-tinggi, mulut kita dalam tu. Jadi situ nak sebut sad. Ihdinas si tinggi mulut kita tu. Kan? Rongga mulut kita terbuka tinggi-tinggi. Ihdinas si. Kan? Dan kalau hilang rongga tersebut, tinggi isti'la tak ada, jadi huruf sin. Kerana sifat isti'la salah, dah tukar huruf jadi sin. Walaupun bahasa Arab boleh sebut sirat dengan huruf sin, tapi kita baca kaedah apa tadi? Bacaan ni ingat tuan-tuan. Kita baca apa ni? Riwayat. Saya sebut riwayat. Riwayat ni nama imam ni, Hafsin. Hafs daripada ringkas macam tu tuan-tuan, daripada yang merah Asim. Macam mana Asim? Gitulah kot. Ni nama bacaan kita. Tuan-tuan ingat kita baca Quran riwayat Hafsin daripada Asim. Kalau pergi Mekah, kadang-kadang orang kita jumpa orang belah Afrika, dia tanya kita, you baca Quran riwayat apa? Kita pun tenganga, apa pula dia tanya riwayat? Tak, saya baca Quran. Kita tak faham soalan dia, maka jawapan kita pun salah. Kalau kita faham, dia tanya riwayat apa, kita jawab riwayat ada. Kami baca riwayat Hafsin daripada Asim, ya. Riwayat Hafsin daripada Asim. Okey. Dia orang Afrika ada juga yang baca riwayat lain. Sebab tu tuan-tuan dengar bunyi macam salah je. Dia tak salah, dia baca riwayat lain. Riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Itu hal qiraat tu kita tak nak detail-detail ni. Okey. Okey, sebelum tu nak teruskan, kalau ada soalan terus tanya di ruang komen Facebook, sama ada Facebook saya Ustaz Haji Azian bin Man, dan ataupun Facebook Habib Najmuddin bin Osman Al-Khiri, ya. Bolehlah tuan-tuan melalui Facebook ni pun, kalau soal pun soalan tu akan sampai kat saya juga. Melalui Facebook saya pun soalan tu sampai pada saya. InsyaAllah kita, soalan ni bukan nak tunjuk kita handal boleh jawab, tidak. Yang pertama, soalan mungkin orang tanya tu dia memang betul-betul nak tahu, nak jelas. Okey, kita boleh bantu jawab bagi dia faham, dia jelas.
Ataupun kadang-kadang orang tu dah tahu jawapannya, tapi dia tanya supaya ustaz jawab, supaya orang lain dapat faham. Kan? Boleh juga soalan macam tu. Kan? Jangan main soalan nak test ustaz ni, terror tak terror. Kan? Tak maulah soalan test. Kan? Kita betul-betul soalan yang nak faham, tak clear, tak faham, nak faham, ataupun soalan nak kongsi. Okey? Terima kasih pada yang menonton dan juga yang kongsi share, dan sama-sama kita kongsi soalan-soalan, mudah-mudahan akan dapat manfaat. Okey, kita teruskan lagi. Sama tadi ihdinas dan sifat sad tadi saya sebut. Saya nak sebut yang paling penting lah, yang jelas kesilapan orang. Yang pertama isti'la, dia tak tebal. Bila tak tebal jadi sin. Ihdinas sirah, jadi sin. Yang kedua sifat safir. Sad fa ya ra. Tu di Arab. Safir ni maknanya bunyi desir. Tu ada angin tu. Sifat safir ni 3 huruf je yang ada sifat safir. Sad, sin dan zai. Zai yang ekor panjang macam ra tu. Ni sifat safir. Ni nampak? Sifat safir apa? Safir, F-I-R. Safir ataupun desir. Apa? Macam dia ada 3 huruf. Zai, itu sin dan sad. 3 huruf ni saja sifat safir. Bunyi macam kita sebut, kalau sin ni macam Melayu jadi S lah. Selangor. Mesti dia bunyi kan? Kalau tak bunyi tu tak jadi S, tak jadi sin. Sad pun sama. Ihdinas si ada angin keluar si, baru jadi. Kalau tak ada angin tu ihdinas siratal, takkan jadi huruf sad. Okey? Ini sifat isti'la. Satu lagi safir. Penting dua tu. Dan ra kena tebal. Ra. Ihdinas ra. Bukan ihdinas siratal ra. Tak tebal. Okey. Sifat safir tu menyebabkan tertukar huruf. Kalau salah, tukar huruf, salah besar. Ra tak tebal, patut tebal. Apa ni, tafkhim, ada nama istilah dia. Tebal. Tapi kita baca dengan nipis. Ra. Ihdinas sira. Dia sira, bukan ra. Ra. Ra betul, tebal. Ra tak tebal. Okey. Yang tu mungkin terlibat dengan kesalahan kecil lah, tebal nipis tu. Ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ada angin sin, mustaqim. Okey. Dan mim belakangnya mustaqim. Tutup mulut. Jangan tak tutup. Kalau dia tutup ni, nun tak tutup, mim tutup. Mustaqim, bukan mustaqim. Kan? Jadi huruf lain. Okey? Okey, sekali lagi. Siratal ladzina an'am. Sirat kita dah sebut tadi. An'amta. Ta ni ada juga orang ni punya laju baca, dia jadi an'amta alaihim. Tu ta bari apa tu? Macam ta bari bawah aja, ti alaihim. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ta. Kena ta betul-betul jelas, ta bari atas. An'amta alaihim. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairi isti'la. Ghairil tengok mulut saya kalau daripada tepi nampak kan? Tak nampak? Tu. Ghairil, terbuka mulut kita tu, isti'la tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni waladdall panjangkan dalam Quran kita nampak tu macam kening. Macam tu kan. Apa tanda ni? Ini hanya tanda bagi bacaan 6 harakat mad lazim.
Mad lazim kalimi muthaqqal. Tu detail tajwidnya lah. Kemudian kita belajar tentang tu ya. Tapi nak sebutnya baca dha kena 6 harakat. Waladha. Saya kira jari. Waladdallin. 6 harakat ya. Kena 6 harakat. Okey, kalau saya jadi imam contohnya, saya punya panjang kira dah 6 harakat. Tapi tuan-tuan jadi makmum belakang duk bilang dengan jari. Oi, ustaz ni baru 5. Antara 5 dengan 6 tu kesalahan kecil. Tu tak ada masalah. Tak payah kita nak mufaraqah lah tu imam ni dia baca 5 harakatnya saya kira 5. Ada mungkin kiraan tu imam 6. Jadi sebab harakat ni dia bukan macam saat tek jam tu. Kan? Dia bergantung kalau kita baca laju harakat tu jadi laju. Bilangan 6. Kan? Kalau baca memang macam orang tadarus ataupun musabaqah al-Quran punya lanjut gitu, mungkin harakat dia slow. 1 2 panjang macam tu ya. Jadi kita lebih kurang lah 5 ke 6 tu lebih kurang. Tapi kalau yang 6 dia baca 1 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oi. Jadi 1 harakat. Tu kesalahan besar lah. 6 jadi 1 salah lah. Okey, ada soalan sini ustaz. Kalau kita dah belajar tapi masa tengah baca Fatihah dalam solat rasa sebutan macam tak tepat, perlu ke ulang balik ayat tersebut? Takut sentiasa jadi was-was. Ya. Kita dianjurkan baca yakin bahawa kita punya bacaan tu adalah betul ya. Dengan yakin, kita kena yakin bacaan kita tu adalah betul. Kalau kita was-was, betul tak betul, elok kita ulang balik. Elok kita ulang semula ya. Elok kita ulang semula supaya kita yakin bacaan tu jadi tepat ya. Pada pengetahuan kita lah. Biar kita tak was-was. Was-was ni kena hilangkan was-was. Kita wajib kena hilangkan was-was. Kalau tidak, kita sentiasa diganggu, dirasuk oleh syaitan dengan was-wasnya, sehingga kita anggap semayang aku tak sah apa, buat lain lah. Akhirnya kita dibuli oleh syaitan yang sentiasa mewas-waskan kita ya. Tinggalkan was-was. Okey, satu lagi menjadi perbahasan masyarakat orang-orang lah, kita sebut orang awam. Dia kata Quran ni, Al-Fatihah ni 7 ayat. 7 ayat. Ya, semua orang faham 7 ayat. Tapi kalau kita wakaf di tempat yang bukan penghujung ayat, kita dah tambah ayat jadi 8 ayat. Salah Fatihah. Tu ni cakap-cakap orang. Saya nak menafikan. Tak. Bab wakaf tak akan berubah nombor ayat. Contoh pada ayat Quran ni. Ni panjang kan? Daripada sirat ni nak sampai waladdallin ni panjang. Siratal ladzina an'amta. Panjang. Mungkin panjang tersebut kita tak mampu nak baca dengan satu nafas. Kita wakaf. Yang dibolehkan kita wakaf dan ibtidak semula. Ibtidak ni maksud mula semula, permulaan semula adalah sesuainya di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh nak wakaf sini. Dan bila kita wakaf, tak bererti kita menambah nombor ayat jadi 8. Tak. Tak bererti kita menambah jadi 8 ayat. Dan tak, wakaf ni salah tak ustaz? Tak masuk kesalahan besar, tak masuk dalam kesalahan kecil. Diharuskan, dibolehkan. Wakaf di sini dibolehkan. Mula juga di sini. Kita berhenti kat sini, kita mula. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini sesuai untuk kita wakaf, sesuai untuk kita ibtidak. Okey? Katalah kita baca terlajak siratal, tak nak wakaf sini, tak nak wakaf.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sini dah nafas terdesak dah. Emergency kat sini. Kita berhenti kat sini, waqaf sini. Waqaf boleh. Tak salah. Tapi nak ibtidah tak sesuai nak mula. Waladdallin. Tak sesuai. Ibtidah qabih disebut. Ibtidah yang salah, permulaan yang salah kita kalau kita mula waladdallin. Waqaf berhenti. Ibtidah nak mula semula. Okey, kalau kita dah berhenti kat alaihim yang kedua ni sebelum waladdallin, kita nak mula semula dari mana? Kita boleh ambil semula daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sini. Ya. Saya ulang sekali lagi ya. Waqaf di mana-mana pun yang dibolehkan tak akan menambah bilangan ayat. Tak menjadi apa-apa kesalahan. Sama ada kesalahan besar pun tidak, kesalahan kecil pun tidak. Faham Kecuali pada ayat-ayat tertentu yang lain-lain, mungkin kita waqaf qabih, waqaf tersebut tak sesuai makna. Ni bukan Fatihah punya cerita ayat Quran yang lain. Kita waqaf tak kena tempat, berhenti tak kena tempat, stesen tak kena tempat. Salah kita waqaf di situ menyebabkan salah makna. Kan? Jadi yang tu tak boleh lah. Okay. Jadi faham ya? Secara ringkasnya, siratal ladzina okey, satu lagi an'amta. Ada sekejap sikit sebanyak kita dengar kesilapan orang di sini. Dia terjadi pantulan pada huruf nun. Siratal ladzina an'am. Ada na tu. Kan? Siratal ladzina an'amta ada pantul na. Salah. Itu kesalahan besar. Matikan terus, jangan jadi pantul. Siratal ladzina an'amta an'amta, bukan an'amta. Kan? Itulah kesilapan. Okey, saya nak tegas sebab jadi orang duk print screen. Tak tahulah kata-kata mana ustaz ke, orang pandai-pandai nak jadi ustaz ke, pandai-pandai nak jadi ustazah ke. Yang salah ni dia kata, "Oi, tak boleh waqaf pada alaihim ni. Siratal ladzina waqaf sini. Rosak Fatihah, salah makna, tambah ayat, rosak sembahyang kita." Tidak. Pandangan tu tak betul. Kita tolak tepi. Jangan kita ragu-ragu lagi dah. Kita yakin bahawa waqaf di sini dibolehkan. Ibtidak nak mula semula bila ghairi pun boleh. Cuma pada alaihim, ghairil maghdubi alaihim boleh waqaf, tapi tak boleh ibtidak. Ibtidak tak boleh. Elok ibtidak daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir saya nak sebut huruf dad ni, memanglah huruf dad adalah huruf yang paling susah nak tepat. Nak sebut dengan tepat paling susah. Sebenarnya Nabi sebut, akulah orang yang paling tepat sebut huruf dad. Okey. Orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Nabi sebutnya tu. Ya. Okey, kita tengok soalan. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, kalau bacaan baris bawah kita bunyikan dengan bunyi huruf I, contohnya bismillah, tapi dia baca bismillah, millah. Tu saya faham soalannya. Boleh tak Ustaz? Jika salah, adakah kesalahan itu jali atau khafi? Bagus ni orang tanya ni. Dia faham ni kesalahan jali khafi ni. Memang bismillah tu kita kata telo ataupun lorat. Yang tu kesalahan, termasuk dalam kesalahan kecil. Memang elok sebut bismillah, mim baris bawah biji mi, bukan me. Dia baca bismillah, kita dengar macam bismillah, millah. Kan? Itu dia sebut kesalahan kecil ya, kesalahan kecil. Tak menyebabkan batal sembahyangnya, tidak. Terima kasih yang soalan. Yang itu kesalahan kecil lah, khafi, kesalahan khafi. Yang ketiga,
Jadi yang ketiga, ustaz, bagaimana nak baca waladdallin tu? Huruf dad dan lam itu nak baca 2 harakat juga ke? Dad dan lam. Dad dan lam. Tak. Dad dan lam ni yang saya buat tanda panjang ni. Lin tu 6 harakat. Kita sebut tadi mad lazim 6 harakat. Waladdallin. Dallin. Lebih kurang panjang ni macam tu. Bergantung pada laju tak laju lah. Kalau saya contoh saya baca laju Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia harakat ni bergantung bacaan, rentak bacaan kita. Kalau rentak kita lanjut, harakat 6 tu lanjutlah, panjang sangat kan. Kalau kita baca laju, harakat 6 juga tapi laju. Okey. Bagus soalan Terima kasih pada yang soal. Yang keempat, Waalaikumsalam warahmatullahi, dia bagi salam kat saya. Saya was-was sebab dalam solat saya baca Al-Fatihah memang dah berhenti pada waqaf yang bulat-bulat tu. Tapi kadang-kadang saya rasa nafas saya masih ada. Soalan saya, macam mana nak pastikan nafas tu dah putus? Dan ayat seterusnya itu nafas baru. Kadang-kadang saya ragu-ragu berhenti tapi nafas tu masih sambung. Tak. Kalau kita ada nafas, tarik nafas ataupun hembus nafas, itu berarti dah putus lah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan kita tarik nafas gitu. Jadi itu dah nafas baru. Kalau kita berhenti suara tapi nafas kita sahan, kita tak ambil nafas baru, itu jadi saktah. Salah tu. Siratal ladzina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tu tak ada nafas baru, berhenti suara, itu jadi saktah. Salah tu. Ya. Jadi kita kena ada nafas baru. Sama ada kita tarik nafas baru, hembus. Bila hembus kena tarik lah kan, kena masuk nafas baru. Itu jadi waqaf. Okey, kalau kita tak waqaf, Fatihah baca satu nafas, boleh tak? Dari sudut tajwid, dari sudut lahan, tidak berlaku apa-apa salah, tak berlaku apa-apa cacat. Nak baca satu nafas silakan, tapi pasti tajwidnya, panjangnya cukup-cukup 6 harakat, 2 harakat, 4 harakat, semua ada. Bagi lengkap lah. Walaupun buat satu nafas, ada orang yang mampu baca bagi satu nafas je Fatihah, tak ada masalah, boleh kan? 2 nafas je boleh. Tapi kaedah yang betul lah, kalau kita tak nak waqaf, betul-betul tak nak waqaf di sini, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, tu baru betul kita hidupkan nun ni pada atas. Ni tidak, bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki tu nak saktah lah pula. Hati-hati ya. Okey. Soalan seterusnya, Ustaz, ada macam-macam cara membaca amin. Boleh Ustaz bagi tahu yang mana bacaan yang salah dan yang betul? Okey, saya padam sebahagian ayat Quran ya. Kita nak tulis perkataan amin tu. Maaflah, kita tulis padam ni ya. Amin. Amin dalam bahasa Arab banyak makna. Okey, kita tulis berkaitan dengan bacaan yang untuk amin penghujung surah Fatihah. Saya tulis sorry. Tu dia. Okey, di sini ada mad, di sini ada mad. Di sini kita nama mad badal. B-A-D-A-L. Di sini mad arid disukun. Itu tajwid ya. Jadi mad badal ni boleh baca 2, 4, 6 harakat. Mad disukun pun 2, 4, 6. Kalau saya nak detail, mad ni ada tingkatan. Yang mana kuat, aqwal mudulu lazimun. Mad yang paling kuat sekali ada mad lazim. Fa'adun, dan juga mad arid disukun.
Kuat ni berbanding dengan badal. Jadi mat adik sukun lebih kuat daripada badal. Yang kuat kena lebih panjang daripada yang lemah. Kalau tuan-tuan nak baca min 2 harakat, badal mesti sahaja 2 harakat. Tak boleh lebih. Contoh amin. Okey, betul. Tak salah. Kalau tuan-tuan nak baca min ni 4 harakat, nak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim, belakangnya amin 4 harakat, maka pada mat badal ni boleh baca 2 harakat dan boleh baca 4 harakat. Baca 6 boleh tak boleh? Dia tak boleh lebih pada yang kuat. Kau ni kuat, dia bawah lagi boleh, ataupun sama banyak. Contoh amin 2A min 4, ataupun 4 amin pun boleh. Kalau sini kita nak baca 6 harakat, sini kita boleh baca 2 harakat, ataupun 4, ataupun 6 harakat. Kan? Faham tak? Faham kan? Okey. Contoh, kita baca 2 sini, sini 6. Amin. Betul. Sini 4. Amin. 6. 6 dan 6. Amin. Itu selalu orang macam itulah. Betul. Boleh bilang? Boleh. Okey. Yang salah. Macam mana salah? Okey, kita tunggu dia kering sikit. Yang salah. Yang salah, kalau kawan ni A ni lebih panjang daripada min. Contoh sini nak baca 2 harakat, sini kita hantam 6 harakat ataupun 4 harakat. 4 salah, 6 salah. Amin. Salah. Okey. Salah kan? Ataupun kita baca sini 4, sini kita hantam 6. 4 min 6 amin pun salah. Kalau 6 dan 6 betul. Okay. Amin di sini, amin banyak makna. Amin ada makna beriman. Kalau kita baca pendek, amin, aminah, dia beriman. Okey. Kalau kita, Allah Akbar. Okey. Kamera jatuh pula, tak apa. Jadi pendek salah lah. Kalau kita baca 1 harakat boleh tak? Amin. Salah. Itu maknanya yang beramanah. Sifat Nabi aminah. Amin. Al-amin. Itu 1 harakat. Mi boleh baca lebih. Okey. Jadi kena pastikan sini kurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Sini pun 2, 4, 6. Sini tak boleh 1 harakat, sini tak boleh 1 harakat. Salah. Jadi amin tu makna apa? Makna istajib. Dia panggil isim fi'il. Dia perkataan isim tapi bermakna fa'il, fi'il. Macam fi'il amar. Makbullah doa kami ya Allah. Tu makna amin. Mustajib, istijablah ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Itu makna amin. Okey. Okey. Dan ada lagi ke? Macam mana sebutan ghairil maghdubi? Maghdub macam nak sebut ghair istilah ghairil maghdubi. Tu saya buat slow motion ni. Kan? Ghairil maghdubi alaihim. Yalah, saya tak nampak. Sepatutnya kalau lebih baik orang yang bertanya ni, dia sebut, saya tengok mulutnya, kena kembung sini, kena buka macam ni, baru pasti kan. Jadi boleh rujuk dengan ustaz-ustaz yang berdekatan dengan tuan-tuan dan perempuan yang tanya tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Macam mana nak hilangkan was-was? Was-was ni
gangguan syaitan. Apa itu antaranya boleh juga kita jadikan amalan baca qul a'udzu birabbin nas, satu surah lengkap sebelum kita mula takbir Allahu akbar. Semayang, sebelum mula semayang lah. Qul minas walakin nas sampai habis. Min syarril waswas, dalam penghujung surah An-Nas tu ada minta jauh daripada waswas syaitan yang sentiasa mewaswas dalam hati kita. Dan antaranya lain surah Al-Mu'minun ayat 9899, nombor saya lupa sikit. Tapi Rabbi, ayatnya bunyi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Tu surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Jadi baca tu sebelum mula takbir. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada waswas syaitan. Waswas jangan layan dia. Jangan kita layan. Dah waswas kita tak tahu lah betul tak betul, ulang lagi, tak betul, ulang lagi, menyebabkan kita sampai bila-bila tergoda dengan waswas syaitan. Kita kalah dengan syaitan. Jadi waswas ni kita kena putuskan. Kena cari jalan untuk hilangkan waswas syaitan. Okey. Ada lagi soalan? Huruf dad makhraj lentik, apa dia? Lentik ke? Di mana bunyi macam mana? Di mana? Huruf dad di tepi lidah dan tepi gerham. Do. Wala do tu nampak melantun pipi. Ada orang yang buat belah kanan, ada yang mudah belah kiri. Wala do kan? Ada yang terlantun sebab dia tahan, lidah tu tahan dengan gerham, pum baru sebut. Okey, huruf dad ya. Dan ada huruf istitalah, sifat istitalah untuk dad. Nak sebut dad tu dia macam mid lajak sikit, mid masar sikit. Wala dal, nak keluar dad tu kan, ambil masa sikit. Okey, saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Kita dah banyak masa ni, lebih dekat 50 minit. Mudah-mudahan akan manfaat untuk semua. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada besok. Mungkin kita akan sentuh tentang asas tajwid besok ya. Kita dah selesai Fatihah, asas tajwid, tentang hukum nun mati dan sebagainya. Insya-Allah, wallahu alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.